Okey, hari ni saya akan bincang-bincang, kita akan sembang-sembang untuk esei Physics. Soalan design construct dan boleh juga digunakan untuk making decision construct membuat keputusan. Okey, kita sambung nombor 34. Itu last rasanya dekat nombor 34 ni. Kebetulan soalan trial kita banyak keluar soalan haba pula hari tu. Kan betul tak? Ingat tak soalan esei? Untuk SPM kita tak tahu nak keluar apa, tapi saya akan cuba buat analisis soalan trial. Nanti soalan trial tu saya akan kumpul-kumpulkan, saya mengikut construct. Lepas tu baru bagi dekat awak. Okay. Gambarkan, boleh tak siapa nak tolong bacakan? Pani Mala baca. Gambarkan reka bentuk sesuai bagi membina kemah budak alim untuk acara show heboh yang akan dibina di kawasan terbuka. Menggunakan konsep fizik, beri cadangan dan jelaskan. Okey, dia just bagi secara umum je. Membina kemah yang boleh mudah alim, maksud boleh pasang, boleh buka. Okey, kawasan lapang. So, bila kawasan lapang tu dia terdedah kepada angin kuat, okey, hujan. So, kena fikirlah. Ni hujan, angin kuat. Jadi, so kena struktur yang stabil. Kalau hujan tu maksudnya kemah tu boleh galis air. Kan? Hujan, kemudian stabil. So, sebab takut ada angin kuat. So, kena fikir semua-semua tu. Okay, so, ni gambar dia. Nampak? So, kalau hujan, canvas yang waterproof, galis air. Kemudian kalau angin ribut ke hujan, mesti ada angin ribut semua kan. So, kena guna satu kaedah pemasangan yang kuat, yang kukuh. Kemudian yang tahan karat sebab kalau bahan kemah tu dia punya tiang-tiang dia tu senang karat, dia cepat patah. Jadi cari yang tahan karat dan jangan guna yang solid, guna yang hollow. Hollow tu maksudnya yang berongga sebab yang berongga dia lagi kukuh berbanding yang solid. Okay. So kita baca. Okay, baca. Pani. Sambung. Pilih logam berketumpatan rendah untuk rangka. Penjelasan jisim rendah atau ringan. Cadangan, gunakan rod atau batang kosong bagi memudahkan pemasangan. Penjelasan, rod atau batang kosong tidak berat tetapi agak kuat. Mudah untuk dibawa ke mana-mana. Boleh kurangkan kos pembinaan dan pengangkutan. Ringan dan kuat. Okay, kita buat dua ni dulu. Nampak tak? Penerangan dia tu, kalau awak tengok, dia ulang. Dia ulang. Tak kisah, awak boleh ulang seberapa banyak. Okay, boleh. Dan bagi macam Cikgu Mahazir kata, kalau boleh bagi lebih daripada 3. Okay, banyak. Dia bagi banyak kat sini. Jangan tulis sikit-sikit je. Hari tu Pani Mala lah. Dia punya esei dia paling kira tinggi lah. Dua-dua section B dan section C dia yang paling tinggi lah saya rasa. Walaupun struktur dia rendah tapi esei dia sangat bagus. Okay. Ni kalau berketepatan rendah dia punya reason ni supaya jisim ringan, jisim rendah ringan. Okay. Gunakan rod batang yang kosong, mudah pasang. Tak berat. Kemudian kalau hollow ataupun batang yang kosong ni dia kuat. Kuat. Sebab tu kebanyakan macam basikal lumba. Basikal lumba kalau awak tengok dia hollow tau. Dia bukan solid. Pernah pegang tak basikal lumba? Syam ke Harik ke pernah pegang tak basikal lumba? Pernah. Tak. Pernah. Ringan ke berat? Dia ringan.
Ringan. Awak rasa dia hollow ke, batang kosong ke batang yang padat? Hollow. Hollow. Bila hollow ni, bila terlanggar, dia tak boleh jadi crumple zone. Zone remuk. Dan dia, bila terlanggar, dia boleh jadi crumple zone. Jadi dia akan apa? Apa? Apa berlaku? Hmm? Kalau hollow, dia dia kalau basikal kan, basikal lumba tu, dia hollow kan. So kalau terlanggar, awak tengok dia jadi macam kemek macam tu, betul tak? Kemek. Dia tak patah tapi dia kemek, betul tak? Dia kemik Ha, dia. dia kemek. Kemek tu maksudnya dia memanjangkan masa pelanggaran. So daya impas berkurang. Impak ke atas pemandu ataupun penunggang basikal tu jadi kurang. Itu satu kelebihan juga. Sebab Cikgu, ya. hollow tu apa? Hollow tu batang yang berongga kat tengah dia. Awak ada pensel kayu double A tak? Ada tak sekarang dekat awak pensel kayu double A? Tak ada. Awak tanda kertas OMR tu guna pensel apa? Bukan pensel kayu. Pensel kayu. Pensel kayu. Okey, pensel kayu ada tak dekat awak pensel tekan? Ada. Okey. Cuba bandingkan design dia, pensel kayu dan pensel tekan. Sekejap saya apa ada beza tak design pensel kayu dengan pensel tekan? Ada. Pensel kayu tu solid. Pejal, padat. Dalam dia batang padat, dia tak ada rongga. Tapi kalau pensel tekan, batang dia tu rongga kan? Betul. Saya Google pensel tekan. Tu perumpamaan yang senang lah. Okay, pensel tekan. Sekejap. Tengok pensel tekan ni, dia punya batang dia tu rongga kan? Dia pergi Shopee lah pula. Alah, macam pensel ni, pensel kayu ni, dia solid. Dia tak ada rongga pun dekat tengah-tengah dia. Tapi kalau macam pensel tekan, dia ada rongga kat tengah. Betul tak? Betul. Kan? Okey. Kalau awak tak sayang pensel awak cuba patahkan dua-dua. Pensel kayu senang patah ke pensel tekan yang senang patah? Tekan. Cubalah patahkan. Tak Pensel tahu mana? kenapa. Cikgu sakit patahkan. tangan lah cikgu. Pensel kayu ke senang patah? Pensel tekan Pensel kayu senang patah cikgu. Betul. Pensel kayu senang patah. Okey. Sebab dia solid. Tapi kalau guna pensel tekan, kalau awak tak sayang pensel awak patahkan, dia susah. Okey, dia susah. Dia maksud tu sebab yang berongga, struktur yang berongga ni, dia tension force dia tu lebih sikit. Dia senang, dia tahan tekanan. Okey, saya tunjukkan pula struktur basikal berongga batang berongga. Okey, tunjukkan jenis root berongga. Root berongga ni kukuh. Kebanyakan kita macam ni adalah rongga lah. Ni berongga Azrina. Nampak tak? Ni rongga. Nampak. Berongga. Dia ringan sebab rongga penuh udara tapi dia kuat. Berbanding dengan solid. Berbanding dengan solid root. Tunjuk solid root. So macam basikal lumba kita kena guna rongga lah sebab nak bagi ringan supaya dia pergi laju. Lumba kan untuk laju. Solid root. Cikgu, Ya. bahan rongga tu dia alloy kan? Dia tak kisah bahan apa pun asalkan dia ringan, dia tahan karat. Biasanya alloy dia tahan karat, keluli pun tahan karat kan. Tengok apa yang kita nak buat. Apa benda kita nak buat.
Ni adalah solid road. Dia tengok apa tujuan design yang kita nak. Kalau dia terlibat sebagai untuk bina struktur bangunan, mungkin dia perlukan solid road. Tapi macam nak buat kabel penghantaran tenaga elektrik, gunalah solid road. Tengok apa benda yang kita nak design. Ni semua jenis solid lah, tapi ni penebat. Konduktor dengan penebat tahu kan beza dia. Okey, faham? Beza antara hollow iaitu batang atau root kosong. Root kosong ataupun hollow root ni dia not heavy, tidak berat, tapi dia kuat. Perumpamaan yang senang, awak ingat pensel tu je. Pensel kayu dengan pensel tekan tu. Pensel kayu tu dia tak kuat. Kalau patah, dia senang patah. Okay, so bila dia ringan, dia mudah dibawa ke mana-mana. Kalau kita nak usung, sekarang ni memang even saya sendiri, suami saya memang kaki camping. Memang dia selalu beli set camping. Memang semua yang jenis ringan-ringan tapi dia kuat. Okay. Mudah dibawa ke mana-mana. Boleh kurangkan kos pembinaan. Kos kan. Kita nak beli, kalau boleh kita nak beli yang harga kos murah tapi kuat. Tahan lama. Itu ciri-ciri pembinaan sekarang. Okay. Ringan dan kuat. Okay, seterusnya anti karat. Okay, sambung Pani. Rod atau batang anti karat. Cadangan. Penjelasan boleh tahan dengan hujan dan tahan lama atau tidak karat. Kanvas kalis air. Tidak, penjelasan dia tidak menyerap air. Yang terakhir, cadangan rod atau batang yang tajam di hujung. Penjelasan adalah permukaan yang kecil, jadi tekanan tinggi ke atas tanah. Kemah dapat ditanam di tanah dengan tetap dan akan tegak berdiri. Okay. Root, kita tengok nombor 3 tahan karat. Apa-apa pun memanglah kalau boleh ni pun kena tahan karat. Dia punya paku untuk pacak kemah pun kena tahan karat. Okay, lepas tu root untuk kita sambung. Setiap kemah punya canvas tu pun kena tahan karat. Okay, hollow dan tahan karat. Okay, supaya dia tahan lama tak patah. Kalau dia karat dia tahan patah. Awak tahu kan faktor-faktor bahan-bahan yang tahan karat? Alloy, betul. Yang Syam sebut tadi alloy, keluli tahan karat, betul? Besi tak boleh kan? Okey, kemudian canvas. Canvas ni tahu kan macam mana struktur canvas? Kat rumah awak semua ada kemah kan? Ada. Kat rumah ada kemah. Ada tak kemah? Kemah. Tak ada. Tak ada. Adik kau. Ada. So kain canvas tu macam kain kemah. Itulah. Tapi kalau tengok besar kecil, kalau macam yang kemah orang kahwin tu, sebab dia kata untuk show heboh, tengoklah design dia untuk show heboh. Jadi dia besar, tebal, tahan reput, kalisan air. Okey, kalisan air maksud tidak menyerap air. Kalau dia tidak menyerap air maksudnya dia, kalau dia menyerap air nanti dia berat. Bila berat nanti dia kendur. Macam suami saya dia beli fly sheet untuk pasang kat kemah. Fly sheet tu pun kena betul-betul pasang. Ada angle-angle dia. Kalau tak bila hujan lebat nanti dia takung air. Dah satu kerja pula. Okay. Sharp and root. Yang ni. Sebab dia pasang kat kawasan terbuka. Kawasan terbuka mestilah dekat padang macam tu. So kalau macam hujan lebat ke, angin kuat ke, tak nak bagi kemah tu terbalik. So dia kena kukuh. So nampak tak dia kata plated, sharp and root. Ni. Then will stand still. Ataupun macam ni. Tengok
tengok dia dah pasang macam ni, bentuk empat segi, sebab empat segi ni dia stable, kemudian dia cucuk lagi cerucuk ni dalam-dalam supaya bila dalam dia lagi stabil, lagi kukuh. Permukaan yang kecil jadi tekanan tinggi ke atas tanah. Permukaan yang kecil. Inilah, yang ni. Okey, dia cucuk, nampak dia serong. Itu untuk kemah ni kemah Jumribuh. Kalau kemah macam orang camping lain tau. Suami saya dia punya cucuk tu dia kata kalau dekat tanah hutan lain dia punya struktur cerucuk dia. Nak tanam dia pun kena sengit 45 darjah. Kalau dekat pasir, dekat pantai lain pula jenis dia. Kalau rajin tu pergi Decathlon dekat Shah Alam. Kat situ banyak unsur-unsur fizik, design-design. Kalau saya ada masa saya explore lah. Okay. Okay, faham? Mesti ni faham tak kemah ni? Faham ke tak faham? Faham. Faham cikgu. Okay, nombor 35. Syam baca. Cadangkan reka bentuk sistem pemanasan di dalam rumah dan ciri-ciri ejen pemanasan. Rumah ini menggunakan sistem pemanasan pusat dengan dandang, radiator dan saluran pipe. Soalan ni pernah keluar trial, tak salah saya. Sabah. Soalan Sabah lama dulu lah. Okay. Sistem pemanasan di dalam rumah dan ciri-ciri ejen pemanasan. Rumah ni menggunakan sistem pemanasan pusat seperti dandang, radiator dan saluran pipe. Okay, kita tengok dulu rumah ni, kita explore. Yang pertama kat atas ni ada apa Nampak tak ada tulis apa? Tak berapa clear. Heater, dia ada heater, pemanas. Lepas tu metal pipe. Metal tu apa? Logam kan? Pipe logam. Kenapa guna pipe logam? Lepas tu ada radiator fan. Lepas tu kat atas bumbung. Okay. Lepas tu dia ada central heating system in a house. Water is heated in the boiler and pump the radiators in each room. Then the water returns to the boiler to be heated again. Okay, ni rumah yang duduk kat kawasan tanah tinggi ke sejuk, yang ada musim sejuk selalu ke, jadi dia perlukan air panas. Okay. Syam baca. Yang pertama. Guna bahan yang kuat iaitu tidak mudah pecah. Bahan, kejap bahan kat sini bahan apa? Sekarang ni dia kata bahan apa ni? Dia kena spesifik bahan apa kat sini? Logam. Pipe. Pipe kan? Materials. Untuk pipe kan? Dia faham tak dia nak bina apa ni? Faham ke tak faham? Faham ke tak dia nak bina apa? Sistem pemanasan. Sistem pemanasan. Heater air. Okay, water heater. Water heater untuk apa? Apa tujuan water heater yang dia nak bina ni untuk apa? Untuk mandi. Untuk mandi ni. So, dia letak tangki air kat atas. Tapi bila turun je lalu dekat water heater, secara automatik water heater tu akan panaskan air yang lalu dekat pipe dia. So, dia boleh guna. Lepas tu ada water yang sejuk. Water is heated in the boiler and pump. Lepas water tu dipanaskan oleh boiler. Kemudian dipump. Okay, and pump the radiators in each room. Setiap bilik dia. Then the water returns to the boiler to be heated again. Oh, dia cycle je. Radiator fan ni untuk apa fungsi radiator fan ni? Kita baca dulu. Ni maksudnya pipe ni. Pipe tu kena pipe yang kuat lah, yang tahan panas.
tahan tekanan tinggi. Kalau panas takut buat kan tekanan dia tinggi. So gunakan bahan paip yang kuat. Okey, tidak mudah pecah. Okey, guna paip logam dengan pengalir haba yang baik. Maksudnya untuk paip tu kita gunakan jenis logam yang konduktor pengalir haba yang baik. Supaya meningkatkan kadar pemindahan haba. Okey, seterusnya meningkatkan panjang gegelung penyejukan. Yang ni. Radiator ni awak kena guna yang jenis coil. Awak kena buat radiator ni, awak kena buat bentuk coil. Pernah tengok tak solar panel? Bukan solar panel ni, water heater ke ataupun elemen pemanas dalam water heater tu macam mana bentuk dia? Letak kat bawah ni. Pernah tengok tak? Tak ada kat sini. Tak ada. Pernah tengok tak elemen pemanas dekat water heater? Pernah. Kita Google radiator for heating heater, heating pump. Ni bentuk dia. Nampak tak? Nampak tak? Dia Nampak. tak. Dia dibuat daripada logam, tapi logam yang konduktor haba yang baik. Lepas tu dia macam gegelung. Sebab apa dia gegelung? Kenapa dia gegelung? Kalau sebab apa gegelung? Okey, kalau macam dalam biologi kan, usus kecil kita, kenapa usus kecil kita panjang? Dan dalam usus kecil kita pula ada banyak virus yang berbentuk V. Oh, supaya dia boleh panas kot. Ada masa untuk panas. Menambahkan luas permukaan penyerapan haba. Betul? Betul tak? Saya tanya tadi usus kecil. Tahu tak usus kecil? Usus kecil awak panjang tak? Panjang. Kenapa usus kecil awak panjang? Dan dalam usus kecil tu ada virus yang banyak. Kenapa virus tu bentuk dia V dan dia banyak? Apa fungsi? Soalan bio pula sebab saya ada sains. Jadi dia ada kaitan tau. Orang cipta suatu konsep. Orang cipta satu aplikasi tu. Dia ambil, dia kaji fenomena alam ni. Macam burung terbang. Tengok apa yang boleh menyebabkan burung tu terbang. Oh, dia kaji sayap dia. Sayap dia, bentuk sayap dia macam ni. Oh, dapatlah teori konsep Bernoulli. Lepas tu orang ciptalah sayap kapal terbang. Macam ni juga. Orang kaji usus kecil kita. Peparu kita, alveolus. Kenapa alveolus tu bentuk dia bulat macam anggur? Apa fungsi alveolus? Kenapa usus kecil kita panjang dan dalam usus kecil kita banyak bentuk V, bentuk virus? Semua ni untuk menambahkan luas permukaan penyerapan. Awak bayangkan kalau usus kecil awak tu, yang panjang tu, dia luruskan. Dia tak lipat, dia tak gulung. Boleh tak muatkan masuk dalam perut awak? Boleh tak? Tak. Alveolus, kalau dia buat bentuk balon bulat besar je, paru tu bentuk balon bulat besar, bukan bentuk anggur kecil-kecil. Banyak tak luas permukaan yang boleh menyerap oksigen dengan cepat? So, fungsi yang curvy ni adalah untuk menambahkan luas penyerapan. Tak kira lah dia nak serap apa pun. Kalau usus, menambahkan luas penyerapan makanan dengan cepat. Kalau alveolus, menambahkan luas permukaan penyerapan oksigen dengan cepat.
kalau bentuk yang macam ni, dari segi fiziknya kenapa kita design bentuk coil macam ni, supaya boleh menambahkan luas permukaan penyerapan haba dengan cepat. Faham tak? Faham tak maksud cikgu? Faham cikgu. Faham. Okay. Kita tengok lagi. Ni lah radiator tu. Tambah luas permukaan untuk penyerapan yang berkesan. Yes. Okay, semua benda yang curvy. Solar panel ke apa ke. Okay. So kita nak design radiator lah ni. Kita nak design radiator. Okay, radiator iaitu sistem central heating system yang ada boiler, yang ada radiator, ada pipeline, semua yang berkait lah. Okay, so sambung Syam. Nombor 4. Guna lebih cecair takat didih, cecair tidak mudah bertukar kepada wap. Gunakan lebih cecair takat didih. Cecair tidak mudah bertukar kepada wap. Gunakan, okay, kita ambil bahasa Inggeris bahasa Melayu dia ke laut. Use greater boiling point liquid. Gunakan cecair untuk radiator ni kita gunakan cecair yang mempunyai takat didih yang tinggi. Takat didih tinggi maksudnya takat untuk dia suhu yang dia start ubah fasa daripada cecair kepada gas. Awak bayangkan kalau takat didih tu rendah, dia senang nak tukar daripada cecair kepada gas. Bila dia senang nak meruap, nak jadi wap, cepatlah habis cecair, cepatlah kering. Faham tak? Jadi kenalah guna air sebab air merupakan takat didih dia tinggi 100 dan air pula muatan haba dia pun tinggi. Dia nak panas tu kan. Dia boleh simpan haba lah. Dia boleh simpan haba. Air boleh simpan haba yang lama. Okey, so cecair tidak mudah bertukar kepada wap kalau takat didih dia tinggi. Okey, seterusnya sambung. Syam, sambung. Guna cecair yang mempunyai muatan bahan yang rendah, kadar karat, tahan lama, tidak mudah karat. Pipe tu. Bahan yang rendah kadar karat, tahan lama, tidak mudah karat. Okey, seterusnya cecair pula. Guna cecair yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, dapat menyerap lebih banyak tenaga haba. Macam air lah. Air dia punya muatan haba tentu dia 4,200 Joule. Okey, untuk naikkan suhu 1 darjah Celsius sebanyak 1 kilogram. Okey, kau nak naikkan suhu 1 darjah Celsius air, 1 kilogram jisim air sebanyak 1 darjah Celsius kau nak naikkan dia, kau perlukan 4,200 Joule tenaga haba. So tinggilah. Dia lama, dia simpan haba tu pun lama. Okey, tinggi. Muatan haba tentu tinggi ni maksudnya dia lambat nak panas sebab dia perlukan 4,200 Joule dan dia lambat nak sejuk. Okey, dia simpan haba tu lama. Memuatkan haba lama. Okey, seterusnya. Saiz kipas radiator yang besar boleh mengudarakan dan menyejukkan kawasan yang lebih besar. Ya. Radiator fan ni kalau besar kan, kita kalau ada sistem penyejukan macam aircon, kita kena ada radiator dia macam aircon kan. Kat belakang itu kan ada fan dia, betul tak? Depan aircon, belakang radiator dia. Faham tak? Penyejuk, sistem penyejuk. Aircon kan dia serap haba kan, dia tukarkan haba, dia serap lah juga haba yang daripada bilik tu. So yang radiator tu yang keluarkan haba tu. So kalau nak cepat haba keluar, kenalah kipas yang bersaiz besar. Boleh mengudarakan dan menyejukkan kawasan lebih besar. Okay, seterusnya. Utamakan ejen penyejuk dalam cecair boleh menyerap haba dan menyalurkan ke kawasan lain.
tengok dia punya BM dia tu. BM dia ni tak betul lah. Cooling agent in liquid is preferred. Maksudnya ejen penyejuk yang diutamakan tu dalam bentuk cecair, bukan dalam bentuk gas. Sebab kalau dalam bentuk cecair tu apa kelebihan dia? Dia boleh menyerap haba, absorb heat, dan kalau cecair dia boleh flow to other area. Dia boleh mengalir ataupun disalurkan. Haba tu boleh mengalir ke kawasan lain. Kalau cecair, kalau gas susah nak mengalir kan. Sebab tu dia pilih cooling agent tu cecair. Kalau pepejal lagi lah tak boleh mengalir. Okey lagi? Guna pipe di dalam struktur gegelung meningkatkan masa untuk gumpalan dan meningkatkan jumlah kuantiti haba yang dipindahkan. Ni lah structure bentuk coil tu. Structure bentuk coil. Function dia tadi, maksudnya guna pipe yang dalam struktur gegelung supaya dia dapat menambahkan masa, increase the time to flow. Apa gumpalan? Increase the time to flow. Okey, masa untuk dia mengalir tu tambah, dan yang ni yang penting untuk meningkatkan jumlah kuantiti haba yang nak dialirkan. Lagi banyak haba yang boleh diserap. Sebab cikgu dah terang tadi, kalau bentuk curvy, bentuk gegelung ni, tak kira lah apa pun, usus kecil ke, apa saja, bentuk curvy, dia akan menambahkan luas permukaan penyerapan. Kalau dia nak serap haba, menambahkan luas permukaan penyerapan haba. Faham tak? Sama lah macam elemen pemanas dalam dalam water heater, bentuk coil. Ingat saja ke dia buat bentuk coil? Dia nak nambahkan, tak, kalau dia buat bentuk bulat macam tu je, pendek pula kan. So dia buat bentuk yang macam coil sikit, jadi lebih banyak haba dapat dipindahkan. Okey, boleh faham? Boleh. Seterusnya ni pula 36. Azrina. Terangkan kegunaan bahan-bahan yang sesuai dan reka bentuk tertentu bagi meningkatkan lagi sistem peredaran udara dalam rumah dan memastikan suhu dalam rumah tidak tinggi. Ini salah satu projek PBL masa tingkatan 4 hari tu haba. Tapi saya sebab awak dah buat masa form 2 rumah hijau, dia lebih kurang lah struktur bangunan hijau atau rumah hijau, jadi saya tak buat lah. Tapi bila ada dalam PBL, dia boleh keluar dalam SPM. Dia boleh keluar dalam SPM. Okay. So, bila kita design suatu rumah, kalau awak jadi arkitek satu hari nanti, awak kena design rumah yang sejuk. Bila rumah sejuk, tak menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Rumah sejuk je. So, nak design dia macam mana? Okay. Haba tu senang keluar, mengalir keluar. Dan dia kata memastikan suhu dalam rumah tidak tinggi. So, mari kita tengok sikit rumah dia tu. Okay, dia ada hot air can flow out. Fresh air can enter in and hot air can flow out. Bumbung dia tinggi. And then dia kata construct holes in the upper part. Holes. Upper part ni ada holes. And then lighter colour, warna cerah dinding dia supaya absorption of heat poor. Warna cerah kan dia lambat menyerap haba. Dia serap haba, but then dia lambat berbanding warna gelap. Ni apa pula dia kata? Ventilated, unventilated. Ventilated and unventilated. Maksudnya boleh mengalirkan haba, tak boleh mengalirkan haba. Ni suhu 75, 70, ni suhu 90, 80. The heat from attic floor warms the room below. Break the temperature down. Okay, so kita baca yang bawah ni. Okay, Azrina sambung. Cadangan tingkap yang banyak kerana membenarkan udara sejuk yang lebih banyak memasuki rumah. Udara panas dalam rumah boleh keluar melalui tingkap yang banyak itu. Okay. Tingkap yang besar. Lebih banyak udara memasuki rumah. Udara hangat dapat dibebaskan dari rumah yang dengan lebih cepat.
Banyak, besar kan. Sebab tu rumah orang kaya-kaya memang tingkap zaman-zaman sekarang lah. Moden zaman sekarang banyak tingkap yang besar dan banyak. Apa lagi? Muatan haba tentu bagi bahan untuk dinding mestilah tinggi untuk memastikan dinding itu tidak dipanaskan dengan mudah. Jenis bahan yang boleh menyejukkan rumah itu ialah penebat dan legap untuk menghalang kekondaksian haba di dalam rumah. Untuk jenis bahan yang boleh menyejukkan rumah ialah penebat. Sebab tu rumah kayu sejuk kan. Tapi kos untuk buat rumah kayu tu mahal dah sekarang. Okey. Dan legap. Legap ni maksudnya lawan kepada transparent kan? Betul tak? Dinding dia tu. Betul. Okey, seterusnya. Bina lubang-lubang pada bahagian atas dinding. Udara hangat boleh mengalir keluar melalui perolakan. Ya, tahu kan perolakan? Tahu tak proses perolakan? Ni Science Form 2. Ingat tak perolakan? Siapa tak ingat? Siapa tak ingat cakap. Ingat ke tak ingat? Perolakan tu yang bergerak kan cikgu? Apa yang bergerak? Udara bergerak. Udara ataupun benda kan ada 3 jenis pergerakan. Awak kena ingat Sains Form 1, Form 2, Form 3 sebab dia 30% boleh tanya balik asas tu. Perolakan. Kita ada 3 cara pemindahan haba. Okey, yang pertama ni perolakan. Okey, perolakan maksudnya haba yang udara dia perolakan ni untuk udara ataupun cecair. Okey, kalau macam gambar atas ni, ni cecair. Yang kena panas, cecair yang kena panas kat bawah. Cecair yang kena panas kat bawah tu dia panas. Jadi dia kurang tumpat. Cecair yang kurang tumpat ni dia ringan. Bila ringan dia akan naik ke atas. Udara cecair yang sejuk kat atas tu dia lebih tumpat. Bila lebih tumpat dia akan berat. Bila berat dia turun bawah. So begitulah pergerakan dia. Perolakan dia berolak. Itu cecair. Kalau udara pun sama. Macam bayu laut, bayu darat. Sama konsep dia tu. Menggunakan arus perolak kan. Tapi dia udara. Kalau melibatkan pepejal, kondaksi. Kalau melibatkan macam sinaran. Sinaran macam matahari tu. Sinaran. Vacuum. Dalam vacuum pun boleh jadi sinaran. Okey. Lagi? Sambung? Guna cat warna muda, penyerap haba yang lemah. Warna cerah. Warna cerah. Okey. Cat warna putih dapat memantulkan cahaya atau apa. Cerah penyerap haba yang lemah. Kalau warna putih tu dia memantulkan haba dan cahaya. So dinding rumah tu tak panas. So kalau boleh catlah dengan warna yang cerah ataupun warna putih untuk dia memantulkan haba. Okey, seterusnya 37. Apa nak baca? Yasmin? Dah? Boleh. Terangkan ciri-ciri cecair yang paling sesuai boleh digunakan sebagai penyejuk enjin kereta mengikut konsep fizik. Soalan ni keluar 4 markah dalam awak punya cahaya baru ni. Okey, ni kalau tengok dia nak terangkan ciri-ciri cecair untuk penyejuk enjin kereta. Engine coolant. Okay. So, inilah cecair ni. Liquid coolant for car engine. Okay. Sebab enjin panas jadi perlukan cecair penyejuk. Okay, baca. Cadangan, takat beku yang rendah. Tidak mudah membeku semasa musim sejuk sesetengah negara. Negara yang musim salji lah, 4 musim tu. Okay, lagi. Yang kedua, takat didih yang tinggi. Tidak akan mudah mendidih apabila menyerap haba daripada enjin.
Jadi ni yang cikgu dah terang tadi kan, kalau takat didih tinggi dia susah nak meruapkan ke? Betul. Okey, seterusnya. Yang ketiga, tinggi kadar muatan tentu haba cecair. Boleh memindah jumlah besar haba dengan sedikit peningkatan suhu, dapat menyejuk enjin. Maksudnya apa kat sini? Muatan haba tentu cecair tersebut adalah tinggi supaya dia boleh menyimpan, memindah. Okey, memindah sebab enjin kereta panas. Kalau enjin kereta panas, tak ada cecair yang nak sejukkan, boleh meletup boleh terbakar enjin tu. Jadi kena ada coolant ni yang dapat menyerap dan pindahkan haba daripada enjin tu dengan cepat, dan diserap haba banyak tapi naik suhu dia tu sikit. Itulah biasanya kita guna air lah. Air kan. Sebab air ni dia nak naikkan suhu dia 1 kilogram, 1 darjah Celsius, kita nak naikkan suhu dia perlukan haba yang tinggi 4200 joule. Seterusnya. Keupayaan yang rendah untuk bertindak balas dengan logam. Bahan logam di dalam enjin tidak mudah terhakis. Ini selain daripada cecair penyejuk ni, kita boleh guna air. Tapi kenapa kita tak guna air? Kita guna cecair lain yang tinggi muatan haba tentu. Tapi kalau tak ada sangat, orang memang cari air. Kalau saya pernah tengok cerita, kalau kata cecair penyejuk dah kurang kan, air dah kurang, diorang pergi cari air sungai lah apa untuk ni lah, tambah dalam ni supaya tak berasap, temperature enjin tu tak naik sangat. Tapi dia ada jenis khas dia lah. Kalau tengok tu nampak warna hijau tu. Supaya sebab kalau kita gunakan air, air ni dia mudah mengkaratkan, kadar peroksidaan dia tinggi. Jadi air boleh karatkan logam-logam kat dalam enjin tu, part-part enjin. Sebab tu kita tak guna air. Dia ada bahan khas. Tapi kalau terpaksa sangat, kadang-kadang kita gunalah air. Kalau memang dah kering kontang kan, tersadai kat tepi jalan tu, cari jugalah air. Okey. Okey. Tinggi kadar kekondaksian, dapat mengkondaksikan haba dengan cepat. Boleh mengalirkan haba dengan cepat. Okey lagi. Bahan yang tidak menghakis, tidak merosakkan enjin yang sedang disejukkan. Cecair itu dibuat daripada bahan yang tidak menghakis, tinggi kadar kekondaksian, boleh mengalirkan haba cepat, tidak boleh bertindak balas dengan logam. Sebab kalau cecair itu boleh bertindak balas dengan logam, nanti senang karat. Okey, senang je kan? Faham Ada apa nak tanya? Hari tu tak habis bincang sampai kat sini kan? Kalau tak dah dapat. Okey, 38. Siapa pula? Firdaus. Sudah ada? Ada cikgu. Baca. Jelaskan bagaimana reka bentuk radiator kereta dan ciri-ciri ejen penyejukan yang dapat menyerap haba dalam masa yang singkat. Ini radiator kereta pula. Macam radiator aircon jugalah. Di dalam kereta nak sejukkan enjin kereta. Okay. Kalau kita tengok, dia pernah keluar making decision construct. Dia bagi beberapa radiator kereta, ada 4 radiator kereta, kita pilihkan yang terbaik. Dia boleh keluar macam tu. So, kalau awak tengok, ni fin. Kita google lah sikit. Ni ada pun. Okey lah, ni lah bentuk radiator. Radiator nampak ke tak nampak? Kena saya google juga. Dia macam kipas lah. Dalam kereta tu, dalam enjin kereta. Nampak kereta boleh berasap kalau radiator tu tak function. Nampak tak? Dia macam kipas untuk nak coolkan enjin. Okey. Ni dia ada fin, ada kipas dia tu. Lepas tu ada fin blade. Ada macam jaring-jaring. Radiator fans. Cooling liquid kat belakang. Use cooling agent liquid with greater boiling point. And yang ni yang Yasmin baca tadi.
Increase the length area. Ni yang kalau tadi kan yang mula-mula tu luas permukaan. Kita buat buat bentuk coil supaya dia boleh increase the length ataupun area of cooling coil tu. Coil penyejuk tu bentuk dia macam curve lah, maksudnya nak tambahkan luas permukaan penyerapan. Increase the number of fins blade can cool down faster. Blade. Okay, tengok bagi clear sikit kat Google. Radiator. Blade. Car radiator. Ni car radiator tu. Ni radiator, nampak tak kipas? Tu belakang dia tu nampak tak ada blade kecil-kecil. Ni fin blade tu. Fin. Nampak tak? Nampak ke tak? Nampak. Ni fin blade lah. Ni kalau awak nak tengok, awak suruh ayah awak tunjukkan kat dalam kereta tu. Okay. So kita sambung. Okay, sambung. Dah. Dah sambung. Meningkatkan panjang atau kawasan gegelung penyejukan boleh memindahkan haba lebih cepat ke kawasan sekeliling. Tingkatkan jumlah sirip bilah boleh sejuk dengan cepat. Gunakan kipas yang lebih besar boleh menyejukkan kawasan yang lebih besar. Guna ejen penyejukan dengan takat didik yang besar, suhu lambat meningkat, tidak mudah menguap. Guna ejen penyejukan yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, dapat menyerap jumlah haba yang besar. Takat ni nampak lebih kurang sama je penerangan dengan sebelum-sebelum ni. Faham tak? Faham tak? Nampak macam lebih kurang sama kan? Betul tak? Okay. Ejen takat didik yang besar, muatan haba tentu yang besar. Kan? Lebih kurang sama kan? Kalau kita nak sejukkan lebih banyak kawasan, kita gunakan kipas yang besar-besar. So boleh menunjukkan kawasan yang lebih besar. Kalau kipas, logik lah kalau kipas kecil. Macam kita lah kalau kita pakai kipas kecil, kita kena duduk letak dekat je kipas dekat kita. Dia boleh sejukkan kawasan kecil je. Tapi kalau kipas tu besar, satu dewan tu boleh dapat rasa. Logik je kan? Kawasan yang lebih besar. Kalau sirip bilah fin tu banyak, okay, fin yang ni tadi, yang awak tengok tadi yang saya tunjuk kat awak tu, kalau fin dia banyak, sirip bilah dia banyak, so boleh sejuk dengan lebih cepat. Banyak haba yang boleh diserap dengan cepat. Ataupun banyak haba yang boleh dipindahkan dengan cepat ke kawasan sekeliling. Yang penting kita tak nak enjin kita panas. So kena sejukkan cepat. Okay, seterusnya. Nombor 39. Ni pun ada dalam esei awak. Lebih kurang bag. Apa tu bag yang esei awak ada tu trial? Bag yang letak makanan je. Letak makanan kan, bawa letak makanan kan. Okay, tapi ramai yang buat plastik. Ramai yang ada yang buat kain. So kalau kain, kalau tertumpah makanan, kain tu akan menyerap makanan nanti basah. So letak plastik lah. Tapi plastik kat sini bukan plastik biasa. Bukan plastik macam plastik yang orang bawa pergi pasar, pergi kedai, yang dekat kedai-kedai tu bukan. Ni plastik yang design khas lah. Macam yang boleh, sebab fungsi dia kalau tertumpah makanan ke cecair ke, dia boleh kalis air. Tak basah awak punya bag. Tu macam ada beberapa student lah macam kamu, Syah ke? Tak ingat. Yang dia buat kain. So tak boleh. Tengok dia sebab dia nak bawa makanan. Okay, cuba baca. Haras?
Ya. Baca. Ha? Baca. Baca. Okey. Jelaskan ciri-ciri dan reka bentuk balang temus untuk mengekalkan kepanasan air. Nak kekalkan kepanasan air. Okey. Ya. So, ni termos. Tengok dalam dia. Ada 3. Ketiga-tiga kaedah pemindahan haba terlibat kat sini. Yang pertama nak avoid conduction. Yang kedua nak maintain convection. Yang ketiga nak avoid radiation. Okey, tiga-tiga ni adalah cara pemindahan haba. Okey, so kita tengok kat sini. Hollow plastic stopper. Double wall. Shiny pane. Pernah tengok kan dalam termos tu, dia ada kaca ataupun layer kaca kan dalam dia, betul tak? Betul tak? Kita tak pernah guna termos tu sekarang kan, guna filter air je kan, 3 in yang panas. Betul, dah tak guna termos tu, betul tak? Okay, vacuum space. Dululah saya pernah dengar dalam termos ni, dia macam bunyi berdengung rupanya sebab dia ada vacuum space. Kenapa Kenapa dia guna vacuum space? Kenapa kena ada ruang vacuum, ruang hampa gas ni? Supaya dia tak boleh alihkan tenaga haba senang. Tak ada udara, dia tak boleh alihkan haba tenaga. Sebab dia tak ada zarah udara. Dia vacuum ni tak ada zarah udara. Sebab udara pun boleh mengalihkan haba. Betul? Okey. Melalui kondaksi ataupun perulakan. Okey, outer container ni buat daripada plastik ke logam? Tengok apa. Kalau sekarang ni kebanyakan guna plastik. Kalau dulu dia guna logam. Tengok design juga. Cikgu, Ya. yang double hollow plastik tu apa cikgu dalam bahasa Melayu? Hollow plastik stopper tu. Hollow plastic stopper. Kalau orang dulu-dulu, termos orang dulu-dulu, dia guna gabus tu. Gabus tu kan dia macam ada hollow-hollow, ada lubang udara sikit. Fungsi dia untuk dia tak nak bagi terlampau pressure yang tinggi. Kalau ada hollow tu means dia boleh, pressure dia boleh terlepas jugalah. Kan kita simpan dalam ni kan udara pula. Kita simpan cecair yang panas. So cecair yang panas kan dia pressure dia tinggi. So tak nak bagi pressure terlampau tinggi, takut pecah ke apa-apa kat dalam cermin dalam ni pecah ke apa. Jadi lepas kita dah tuang air panas tu, at least yang bahagian hollow ni boleh releasekan sikit pressure tu. Okay. Untuk releasekan sikit pressure. Okay. So dapat memerangkap udara kerana udara adalah pengalih haba yang lemah. Jadi haba kurang hilang melalui penutup. Guna plastik berlubang. Plastik berlubang. Kalau macam Kak Muhammad mentor saya, dia guna gabus tau. Plastik berlubang stopper. Hollow plastik stopper. Faham yang itulah. Tapi kalau ikut kat sini, hollow plastik stopper gunakan penutup plastik berlubang. Memerangkap haba, memerangkap udara. Kerana udara adalah pengalih haba yang lemah. Jadi haba kurang hilang melalui penutup. Mungkin maksud dia dekat sini hollow plastik stopper ni, dia ni kot, penutup ni dia boleh dibuka dan ditutup. Faham tak? Tu kot maksud dia. Ke ada ruang dekat penutup tu? Tak, maksud dia stopper ni, penutup ni hollow. Dia boleh, hollow tu kosong yang kat dalam dia. Tak tahu sebab kalau ikut kat sini penerangan dia apa yang awak faham? Dapat memerangkap udara kerana udara adalah pengalih haba yang lemah.
Jadi haba Maksudnya kurang. dalam dia penutup tu dalam dia kosong kot. Macam ada 2 lapis kot. Tak. Yalah macam gabus. Maksudnya dia bila okey cikgu faham. Betul Fidah. Maksudnya dia menggunakan stopper yang poor conductor, yang bersifat konduktor yang lemah. Maksudnya kalau udara tu macam polystyrene apa semua tu, tapi polystyrene dia kalau kena wap nanti dia ni juga kan. Maksudnya macam gabus semua tu, gabus tu diperbuat daripada bahan yang dalam dia hollow. Faham tak? Hollow means ada udara. Udara adalah poor heat conductor. Dia mengalirkan haba yang lemah lah. Kalau bayangkan kalau awak guna stopper daripada bahan yang good conductor, jadi dia akan mengalirkan haba tu keluar dengan cepat. So kita gunakan stopper yang bersifat poor heat conductor, yang mengalirkan haba dengan lemah. Maksudnya yang hollow, yang ada udara. Mungkin gabus ke apa-apa something yang ada bahan udara dalam dia. Macam polystyrene macam tu lah. Faham tak maksud cikgu? Faham tak Pani? Faham cikgu. Kalau awak guna metal, penutup ni, stopper ni awak guna logam. Logam kan dia good heat conductor. So nanti haba senang pula mengalir keluar. So dia gunakan stopper yang diperbuat daripada dalam dia tu hollow, udara. Udara kan poor heat conductor. Itulah maksud dia. Dia mengurangkan haba mengalir daripada dalam keluar dengan lambat lah. Dia lambatkan pengaliran haba tu. Okey, seterusnya baca lagi. Siapa tu tadi? Fidah, cepat. Fidah ke Haras? Tak ingat. Siapa? Haras. Yang Haras. Sampai cepat Haras. Haras? Oh, Haras. Okey, vacuum. Ruang vacuum Vacuum sebab tadi Haras dah terang. Ruang vacuum ni ruang kedap udara, sedia menghalang haba daripada hilang oleh pengaliran dan perolakan. Inilah vacuum ni. So haba dalam ni dia susah nak radiate. Radiate ni maksudnya mengalir melalui sinaran. Sebab tapi sinaran boleh melalui, haba boleh melalui sinaran. Bukan sinaran, melalui kondaksi dan perolakan. Kalau kita guna, sebab pengaliran kondaksi, conduction atau convection ni, dia perlukan metal, perlukan jirim. Faham tak? Faham tak maksud cikgu? Kondaksi, convection, kondaksi ataupun perolakan, dia perlukan zarah untuk mengalirkan haba. Zarah ni tak kira lah pepejal ke, cecair ke, udara ke. So kalau kita letak vacuum, kat sini kita letak vacuum. Ini kan, sini kita letak vacuum. Jadi haba tak boleh mengalir secara kondaksi. Kondaksi tu maksudnya melalui pengaliran pepejal lah. Kalau kita letak pepejal kat sini, dia boleh mengalir secara kondaksi. Kalau kita letak cecair, dia boleh mengalir melalui perolakan. So kita letak vacuum, iaitu hampa gas. Dua-dua cara tu dia tak boleh mengalir. Haba tak boleh mengalir keluar. Faham ke tak? Asas sains ni. Faham ke tak? Faham ke tak anak-anak? Faham cikgu. Okey. Harik sambung Harik. Seterusnya. Boleh. Seterusnya, dinding 2 kali ganda tebal. Terdapat ruang kedap udara di antara dinding. Haba tidak mudah melepasi dinding terampas. Tembus tu. Okey, seterusnya. Seterusnya, tiup dinding 2 kali tebal disalut dengan cat yang berkilat. Pembukaan berkilat memantulkan haba dari dinding tembus kepada air. Jadi air sentiasa panas.
Ya, ni yang cikgu pernah tegur dalam soalan isi yang cikgu bagi masa soalan form 4 semua tu. Permukaan berkilat memantul. Okey, istilah permukaan yang berkilat dia memantul, bukan membias ke, bukan menyerap. Berkilat memantulkan haba. Okey, dari dinding termos ke air. Okey. Seterusnya, bawah sekali. Yang last sekali, dinding 2 kali ganda tebal dibuat dari kaca. Kaca adalah pengalir haba yang lemah. Ia mengurangkan kehilangan haba. Sebab dia merupakan konduktor haba yang lemah. Kaca kan. Okey, seterusnya ni pun sama juga. Anik boleh baca? Okey, Anik. Dengar. Okey. Yang mana cikgu? Baca. 40. Cadangkan ciri-ciri bahan untuk membuat bekas makanan yang mampu menyimpan makanan panas. Okey, cuba baca kat gambar ni. Yang pertama. Low density material lighter. Low density material. So reason dia lighter. Okey. Ketepatan yang rendah. Bahan yang ketepatan rendah macam plastik ke polystyrene ke macam tu. So dia ringan. Okey lagi. High melting point. Prevent melting point up the container if you hot water inside. Hot food ataupun water. So takat lebur lah. Takat lebur. So kita baca kat sini. Food container. Okey, seterusnya baca. Bekas makanan. Cadangan. Food bekas makanan dari bahan ketepatan rendah. Ringan. Bekas mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey. Seterusnya. Ini awak boleh tambah jisim rendah, kurang berat. Tambah je. Jisim rendah. Lebihkan daripada 3. Buat 3. Okey lagi. Takat lebur mencair bekas mestilah tinggi. Untuk mengelak bekas menjadi cair apabila makan panas dimasukkan. Takat lebur Jangan cakap takat didih. Okey, takat lebur. Sebab benda tu pepejal. Pepejal. Kalau macam awak pernah tengok tak? Macam ni pernah berlaku dekat saya lah. Saya guna mangkuk. Mangkuk tu mangkuk plastik. Lepas tu kan saya pergi tuang minyak panas. Terus mangkuk plastik tu dia mencair. Dia terus mencair. Nasib dan dia bocor. Habis. So plastik tu saya ingat kan mangkuk plastik tu dah tebal. Rupanya dia tak tahan juga. Tu lebur. Maksudnya dia tak melt. Dia tak mudah lebur. Faham tak? Takat lebur bekas tu tinggi supaya dia tidak mudah melebur, tidak mudah mencair. Okey. Seterusnya. Muatan haba tentu harus tinggi. Bekas tidak mudah panas, selamat untuk disentuh dan dipegang. Okey, biasanya penebat lah macam plastik, kayu, kaca, muatan haba tentu tinggi. Lagi? Kekondisian adalah rendah. Penebat haba yang baik untuk memastikan haba tidak hilang dan makanan sentiasa panas. Macam clay pot tu kan. Clay pot tu dia kekondisian rendah lah sebab dia clay. Dia penebat haba yang baik tanah liat kan. Macam tu lah. Plastik ke. Okey lagi. Dinding 2 kali ganda untuk menghalang kehilangan haba. Supaya kita macam saya ada tengok orang buat yang macam ni. Tengah dia ni memang udara. Tengah udara. Jadi lepas tu dia tutup.
So bila udara kat sini, makanan kat sini, tapi tengah-tengah ni udara. So bila udara, dinding 2 kali lah ni kita panggil. 1, 2. So udara kat tengah. Udara dia boleh melambatkanlah kehilangan haba. Okay. Kehilangan haba tu dia lambat sikit. Haba daripada dalam lah. Sebab kita nak trap udara panas kat dalam ni. Okey. Faham tak? Faham tak? Faham cikgu. Faham macam ni kan. Permukaan berkilat, nak pantulkan haba. Okay. Dalam ni macam ni dia memang ada dua layer dinding dia. Sebab tengah-tengah tu adalah udara ataupun hampa gas. Ni pun sama. Dia ringan. Dia hollow sebab hollow kat tengah. Dia ringan. Ni pun sama. Dalam ni pun sama. Dia hollow. Okay, 41. Najmi. Najmi ada? Ada. Okey. Jelaskan ciri-ciri sebuah pembersih vacuum yang boleh memberi habuk dengan lebih cepat dan berkesan. Membersih habuk dengan lebih cepat dan berkesan. Yang kecil ke, yang besar ke, tak kisah. Tapi dia nak cepat dan berkesan. Okay. So kalau tengok ni dia dah label wider flow nozzle. Lepas tu dari segi fan dia. Okay, small diameter and then flexible material. Siapa lagi? Low density. Budak pun boleh angkat. Okay. Sebab tu banyak tengok Shopee. Banyak tengok ni. Go Shop tu kan. Dia banyak design-design yang terkini sekarang. Saya malas nak layan go shop tu. Takut saya terpencet kan saya beli barang. Saya malas. Tapi kalau tengok dari segi design terkini dia bagus lah. Okay, baca. Guna bahan yang berketupatan rendah. Ia adalah lebih ringan. Maksudnya? Guna bahan yang boleh dilenturkan untuk hos supaya ia mudah dilaraskan. Boleh masuk ke tempat-tempat yang sempit. Okay. Hose. Ni hose ni. Okay lagi. Gunakan. Guna kipas yang lebih besar. Lebih banyak udara yang boleh disedut ke dalam. Okay. Mana kipas tu? Okay. So, bila ada kipas, function kipas dia ada motor. Motor memusingkan kipas. Function kipas ni, dia nak wujudkan halaju yang tinggi. So, bila halaju tinggi berdasarkan prinsip Bernoulli, bila halaju tinggi, tekanan dekat sini rendah. Tekanan rendah kat sini, maka kat sini atmospheric pressure ni tekanan dia tinggi, dia tolaklah habuk tu pergi ke kawasan yang tekanan rendah. Faham tak? Dalam ni dia akan create tekanan rendah sebab ada fan. Fan ni halaju tinggi, tekanan rendah. Faham tak? Faham cikgu. Okay. So kalau fan tu besar lagi banyak udara yang boleh disedut. Okay, seterusnya. Guna nozzle lantai yang lebih lebar supaya lebih banyak habuk disedut masuk. Sebab nak efisien, kena banyak habuk lagi lah boleh masuk. Okay, lagi. Guna diameter rod pemegang yang lebih kecil supaya udara yang mengandungi habuk bergerak ke dalam pembersih vacuum dengan halaju yang lebih tinggi dan mewujudkan kawasan bertekanan rendah. Okey, rod diameter yang kecil. Mana dia tunjuk tadi tu? Smaller diameter kat sini ni. Ni smaller diameter. So bila smaller diameter mengikut prinsip Bernoulli, halaju tinggi, tekanan rendah. So bila tekanan rendah kat sini, kat luar ni tekanan tinggi dia akan tolak. Atmospheric pressure tekanan tinggi dia akan tolak masuk habuk tu. Okey, faham? Faham cikgu.
Inilah tekanan dia sebut fungsi kerja tu. Baca fungsi kerja dia. Cara pembersih habuk berfungsi. Apabila penyedot vacuum dipasang, kipas akan berputar. Udara ditiup keluar oleh kipas. Ini akan menyebabkan kawasan di hadapan kipas di dalam pembersih vacuum menjadi separa vacuum. Tekanan atmosfera persekitaran lebih besar daripada tekanan di dalam pembersih vacuum. Maka ini menghasilkan kawasan separa vacuum ni maksudnya ada udara tak? Tak ada. Ada, tapi udara sikit. Separa vakuum. Vakuum tu maksudnya tak ada udara. Kalau separa tu maksudnya udara sikit. Bila udara sikit, halaju dia kat sini. Sorry, saya salah tadi bagi info kat awak. Okey, saya salah bagi info. Maksudnya kipas ni dia akan blow ke belakang. Kipas blow ke belakang pelajar. Yelah, betul-betul. Kan bila kalau kita pasang vacuum, kalau kita pergi bahagian belakang tu, kita rasa udara kat bahagian belakang kan? Betul tak? Betul kan? Saya salah tadi. So, sorry. So, kipas ni dia akan blow udara. Dia akan tolak udara. Tolak udara keluar, maksudnya dalam ni udara dia sikit. Bila udara sikit, tekanan dia rendah. So, sama jugalah dia akan create tekanan rendah. Cuma dia tak menggunakan prinsip Bernoulli. Dia cuma bagi tahu dia tolakkan udara keluar. Jadi jirim ataupun zarah udara kat sini kurang. Bila zarah udara kurang, tekanan dia rendah. So bila tekanan rendah, tekanan daripada luar ni tinggi, dia akan tolak. Dia menggunakan tu. Saya salah tu. Okey, tekanan atmosfera yang lebih besar akan tolak daripada tekanan ini, maka ini menghasilkan daya menolak udara dan habuk akan masuklah ke dalam vacuum tu. Okey, 42. Timing yang ni yang saya kata solar tu. Okey. Solar. Pemanasan solar. Okey, timing Ubah saya dan jelaskan reka bentuk sistem solar pemanasan air yang berkesan di dalam bumbung. Di atas bumbung. Di atas bumbung. Rumah siapa ada pasang ni? Rumah Panimala ada tak? Panimala ada kayu kan? Mana ada cikgu? Tak ada cikgu. Oh, tak ada. Okey. Kalau tengok dia punya design macam ni lah. Design solar tu kat atas ni macam ni. Cover the top of panel with glass. Kemudian dia punya absorber dia black. Kemudian sebelah sini pula metal pipe. Lepas tu dia ada insulator behind absorber panel. Sini dipasang penebat. Okay, penebat tahu kan? Contoh penebat apa? Polisrin, gabus kan? Itu contoh penebat lah. Lawan kepada konduktor. Pump air. Okay, longer pipe embedded. Embedded ni bentuk yang bengkok-bengkok ni lah. Macam cikgu terang tadi. Kalau bentuk curve ni untuk kita serap haba. Okay. Storage tank. Ini adalah sistem apa? Sistem solar pemanasan air. Solar water heating system on the roof. Maksudnya air kat rumah kita dipanaskan menggunakan tenaga solar. Tangki air kat rumah kita tu dipanaskan menggunakan tenaga solar. Faham tak? Okey, so baca Tamiah. Pipe yang tertanam dalam plat mestilah lebih panjang. Penjelasan plat yang panjang mempunyai permukaan yang besar dan dapat menyerap haba dengan pantas. Gunakan pipe logam sebagai pipe di dalam plat.
Logam adalah pengalir haba yang baik, jadi haba akan berpindah ke air dengan mudah. Guna penebat di belakang panel penyerap. Penebat akan menghalang dari kehilangan haba. Gunakan panel penyerap berwarna hitam. Warna hitam adalah penyerap haba yang baik. Tutup atas panel dengan kaca. Haba akan terperangkap di dalam kesan dari rumah hijau. Letak tangki di tempat yang tinggi, memberi tekanan yang tinggi. Okay. Cuma satu je kat sini. Kalau boleh elakkan perkataan mudah. Sebab dulu saya pernah tanda SPM kata 2. Diorang tak boleh guna perkataan mudah ni. Mudah ni gantikan dengan cepat ataupun kadar pengaliran haba yang tinggi. Mudah tu elakkan. Okey. Faham tak pasal ni? Ada nak tanya apa-apa? Senang je kan penjelasan dia. Dia nak nak memerangkap haba. So dia guna warna hitam nak serap haba dengan banyak dan cepat. Kemudian dia gunakan gelas. So gelas boleh memerangkap haba daripada efek rumah hijau kan. Kemudian gunakan penebat dekat belakang dia supaya haba terperangkap. Lepas tu bila kat sini dekat pipe ni dah terkumpulnya haba. Lepas tu air yang mengalir dekat pipe ni akan panas dan akan bergerak pergi ke tangki air. Itulah konsep dia. Faham tak? Tangki air tu terletak kat tempat tinggilah kat bumbung rumah. Sebab bila bumbung rumah tinggi kan tekanan air P = rho GH. Bila lagi tinggi kedudukan air tu, tangki air tu tinggi, jadi tekanan dia tinggi. Ini. Faham? Boleh faham tak? Faham cikgu. Lepas tu pipe yang tertanam mestilah lebih panjang. Panjang dalam bentuk dia, strukturnya dalam bentuk embedded, bentuk gegelung Bentuk gegelung. Kat dalam ni bentuk gegelung. Panjang dan bergegelung lah. Sebab kalau gegelung je kita boleh muatkan dalam petak 4 segi ni. Kalau macam kita buat panjang tarik je macam tu, macam ni kita nak muatkan banyak. Menambahkan luas permukaan penyerapan haba. Boleh tambah juga. Pipe yang tertanam dalam flap mestilah lebih panjang dan bergegelung. Supaya menambahkan luas permukaan yang besar untuk menyerap haba dengan pantas. Okey, ni 43 ni pun form 2 ni, sains form 2. 10 minit lagi. Okey, siapa yang belum Siapa yang belum? Cia ada? Okey, Cia. Okay. Jelaskan pembinaan ketuha period solar yang digunakan dalam pertandingan sains di sekolah anda untuk mendidihkan 500 ml air dalam waktu yang singkat. Type of solar cooker: box cooker, curve cooker, combination cooker. Color: black pot absorb heat, white pot reflect heat. A red cooker can trap heat. Reflector: silver color reflector and shape, capture extra sunlight. Time for cooking: faster cooking, slower cooking, no cooking. So matahari area tegak kat kepala tu dia faster cooking lah Okay. So okay, baca ni. Sambung. Okay, sambung. Bina produk dengan menggunakan
dan perak sebagai reflektor dalaman. Cahaya akan memanjat dan memanaskan air. Guna periuk logam pengalir yang baik. Cat bahagian luar biosola dan periuk melindungi air dengan warna hitam untuk menyerap haba. Bungkus periuk dengan plastik atau untuk memerangkap haba. Suhu akan pesan rumah hijau. Letak batu hitam kecil mama di dalam periuk untuk menyerap haba. Air akan mendidih dengan pantas. Ni nak bagi didih pantas letak batu hitam. Sebab batu tu cepat panas, batu hitam serap haba. Dia banyaklah design dia. So kalau kita tengok kat sini, tengok dia ada beberapa bentuk box, curve. Curve ni kita letakkan periuk ni dekat titik fokus. Sebab cahaya dan haba tu daripada matahari. So parallel ray, sinar yang selari. So bila sinar selari, kenapa sinar selari? Sebab jarak objek tu sama dengan infinity. Sebab matahari sangat jauh, so infinity. So bila jarak objek sama dengan infinity, kita lukis sinar cahaya tu secara selari. Okay, selari macam ni lah, selari. Kemudian dia akan pantul ke titik fokus. Okay, dia akan pantul ke titik fokus. Sebab tu periuk kita letakkan dekat titik fokus. Sama juga macam piring astro, satelit, semua tu, antena semua tu kita letakkan pada titik fokus. Sebab signal daripada jauh. Okey, tapi kalau bentuk yang bukan parabolik macam ni ke. So ni pandai-pandai lah kita just trap, pasang gelas ke plastik, kita cover kat sini untuk trap heat tu, perangkap haba. Okey. Berkilat. Okey, luar warna hitam, kat dalam tu berkilat untuk pantulkan. Ni dasar dia ni. Dia punya dasar dia ni warna hitam. Lepas tu yang kat tepi-tepi dia ni berkilat ataupun silver untuk pantulkan. Silver kan berkilat kan untuk pantulkan haba. Ni pun berkilat untuk pantulkan haba. Pantulkan haba, jadi dia menumpu, dia boleh trap heat perangkap haba. Okey, boleh faham? Okey, ni bab elektrik dah. Okey, nak tanya apa-apa? Faham ke tak? Yang ni pun kita letak waktu tengah hari lah nak masak, biasanya tengah hari lah. Waktu matahari ke atas dan kawasan tropika. Okey, so far faham tak? Ni lah yang cikgu kata tu. Okey, kita sambung sikit. Sebab ni pun ada kaitan dengan heat juga. Okey, sambung lagi sikit. Siapa lagi belum? Ada lagi tak yang belum? Mudah. Okey, jelaskan reka bentuk cherry elektrik. Okey, ni cherry elektrik. Okey, kat rumah awak mungkin ada yang tak ada. Okey, ada siapa yang ada lagi cherry elektrik macam ni kat rumah dia? Angkat tangan. Cikgu nampak. Siapa yang ada? Ada tapi tak guna. Sebab ada filter air kan? Betul? Kowe ke kuku. Betul? Okey. Tapi kalau kenduri kahwin, kau kena masak lah air banyak-banyak sini ke kenduri orang Pinang tu kan? Okey. Okey. So, yang pertama, dia kata terangkan reka bentuk cerik elektrik. Okay, cerik elektrik ni ada termostat. Termostat tu tahu tak apa dia? Tahu tak termostat tu apa? Awak belajar ni masa sains form 2, ingat tak? Termostat. Cikgu tahu sebab cikgu belajar lama juga form 2. Tahu tak termostat?
Dalam iron ada termostat. Biasa tak tengok Tahu. iron? Tahu kan termostat? Dia ada dua. Mana wiring dia pun tak ada kat sini. Termostat. Termostat wiring ke? Termostat dalam mana? Dalam cerit. Macam mana je kereta betul? Kereta betul je. Kereta. Ni. Tu bentuk kereta termostat. Dia macam rheostat juga. Tapi dia lebih kepada termo. Termo ni haba. Dia mengawal suhu lah. Mengawal suhu. Dia akan putuskan litar sekiranya mencapai haba yang tertentu. Suhu yang tertentu. So dia tak nak terlampau panas. Bila dia terlampau panas, dia stop. Dia putuskan litar. Sebab kalau terlampau panas nanti kan bahaya. So dia akan putuskan litar. Okey, plug 3 pin. Apa fungsi plug 3 pin ni? Ni form 3 belajar ni. Apa beza plug 3 pin dengan plug 2 pin? Apa yang tak ada? Plug 3 pin dia ada apa? Tu, wire hijau kuning tu. Wire apa tu? Bumi cikgu. Apa fungsi wire bumi? Mengalirkan? Apa fungsi wire bumi? Mengalirkan arus elektrik berlebihan. Okey, jika terdapat contohnya litar pintas ke, arus elektrik berlebihan ke, dia akan terus alirkan elektrik tu ke bumi. Suatu alat elektrik dia boleh function menggunakan wire hidup dengan wire neutral je. Wire hidup membawa arus ke alat elektrik dan patah balik melalui wire neutral. Tapi kalau macam alat elektrik yang menggunakan power yang tinggi, dia perlu ada wire bumi untuk safety, untuk keselamatan. Perhatikanlah semua alat elektrik yang mana yang menggunakan 3 pin ni, 3 pin wire ni, dia mesti ada wire bumi sebab biasanya power dia tinggi, dia menggunakan arus elektrik yang tinggi. Untuk keselamatan dia kena ada lah. Macam cerit elektrik ni. Sebab dia nak panaskan air dengan cepat, so power kena tinggi. Sebab tu dia guna 3 pin. Heating coil. Nampak bentuk coil dia ni. Ni copper ke apa? Kalau tengok warna dia kita tahu. Ni logam dia copper. So copper atau kuprum ni merupakan pengalih elektrik, pengalih haba yang baik. High number of loop increase surface area. Nampak? Menambahkan luas permukaan. Sama ada permukaan untuk membebaskan haba banyak. Kalau dalam kes ni, bentuk coil macam ni bukan untuk menyerap tapi menambahkan luas permukaan untuk membebaskan haba dengan lebih cepat. Okey. Tapi dia kena guna bahan logam yang kurang kadar pengaratan dia, kurang kadar pengoksidaan. Kadar pengoksidaan rendah maksudnya kadar pengaratan rendah. Okey. So bahan Pani baca jap cikgu sakit tekak lah. Baca jap. Bahan untuk sebelum pemanasan dibuat daripada nikrom. Nikrom boleh. Koprom boleh. Dia guna nikrom ni. Okey, untuk penjelasan untuk menghasilkan tenaga haba yang tinggi. Kejap Kenapa dia guna nikrom? Dia tak guna kuprum. Nikrom ni resistivity, kerintangan dia lagi tinggi. Jadi rintangan dia lagi tinggi. So P equal to I square R. Ini untuk power loss P ni. Power loss. Kuasa yang hilang dalam bentuk tenaga haba. Kalau kita nak tenaga haba yang dibebaskan daripada wire ni tinggi, daripada coil ni tinggi, kita kena pilih bahan yang mempunyai kerintangan tinggi.
Antara nikrom dengan kuprom, nikrom kerintangan dia tinggi. So, bila kerintangan dia tinggi, rintangan dia tinggi. Bila rintangan dia tinggi, power loss dalam bentuk haba, kuasa yang terlesak dalam bentuk tenaga haba pun tinggi. So, air tu cepat masak. Sebab kita nak more heat release. Faham tak maksud cikgu? Sebab tu kita tak guna copper. Copper ni lebih kepada pembawa wire. Kita guna wire logam untuk buat wire kan. Tu kita guna copper lah sebab rintangan dia rendah. So arus lecet yang masuk rendah. Tapi kalau kita nak buat bahan yang membebaskan banyak haba, kita gunalah yang rintangan tinggi. Kerintangan tinggi dan rintangan dia tinggi. Faham tak maksud cikgu? Boleh faham tak? Tak faham? Boleh faham. Okay, good. So, tengok purpose. Kalau kita nak hasilkan haba tinggi, kita kena guna bahan yang tambah dekat sini. Tenaga haba banyak sebab kerintangan tinggi. So, rintangan tinggi. So, haba yang dihasilkan pun tinggi. Okay, seterusnya. Bilangan gelung yang tinggi. Penjelasan untuk meningkatkan kawasan permukaan. Jadi lebih banyak haba dapat dilepaskan. Yes. Okay, good. Okay. Sambung. Sambung apa ni? Guna kuasa tinggi. Penjelasan untuk mengeluarkan lebih banyak tenaga haba di dalam gelung. Okay. Gelung mempunyai takat lebur yang tinggi. Penjelasannya supaya tidak mudah untuk cair atau melebur dalam suhu tinggi. Okay. Kadar karat yang rendah. Penjelasan tidak mudah berkarat atau tahan lama. Kadar karat tu awak boleh tambah kadar pengoksidaan juga. Kadang-kadang dia cakap pasal kadar pengoksidaan, dia sama. Kadar pengoksidaan, kadar karat ni sama. Kena guna yang rendah. So dia tahan lama, dia tidak mudah berkarat. Okey, seterusnya. Ni baru disebut tadi. Tidak mudah berkarat. Okey, seterusnya bawah guna termostat. Penjelasan bila suhu mencapai 100 Celsius, pemanas air akan dimatikan secara automatiknya. Dia putuskan litar lah. Okay. Dia terus matikan secara automatik dan putus litar. Okey, seterusnya untuk keselamatan guna plug 3 pin. Penjelasan jika terdapat litar pintas, beban arus akan mengalir ke bumi. Untuk tujuan keselamatan. Contoh litar pintas ni arus lecet berlebihan lah. Kadang-kadang arus lecet boleh berlebihan masuk, jadi arus lecet berlebihan ni boleh terus dialirkan melalui wire bumi untuk tujuan keselamatan. Ni wire bumi. Okey. Itu sahaja. Faham ya? Ni pun lebih kurang sama je. Design dia sama je. Ni dia guna tungsten. Sama jugalah. Nikrom tungsten tu dia rintangan dia tinggi. Yang lain lebih kurang sama je. Yang ini pun sama juga. Lebih kurang yang kita dah bincang tadi. Low density. Ni semua awak pernah berlakon lah betul. Ada lagi ke bawah ni? Kita sambunglah nanti. Boleh ke hari ni? Faham? Boleh ke hari ni faham? Faham cikgu. Okay, ni nak bagi tahu. Cikgu kena kuarantin dekat bilik cikgu ni sampai hari Sabtu. Cikgu sorang-sorang je duduk dalam bilik. So, tak tahu nak buat apa. Cikgu dah sihat Alhamdulillah. Batuk sikit-sikit je. Kalau macam besok nak sambung, awak nak join tak? Ke tak nak? Pukul berapa cikgu?
lama masa kan ada tuition. Tapi cikgu akan record je. Nanti cikgu upload ke YouTube. Lepas tu nanti bila-bila tengok lah. Faham? Boleh ke esok ke sana? Saya boleh. Siapa boleh masuk join je lah Saya nak rakam. Lepas